أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذرنا ومولانا محمد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hari ini kita bertemu setelah 2 bulan bulan lepas ada sedikit kesulitan, kita tak dapat bersama. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama dalam satu pengajian ilmu di masjid di rumah Allah, yang mudah-mudahan pertemuan kita adalah pertemuan yang berkati, dan pertemuan kita adalah pertemuan yang mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sambung tafsir kita dengan surah Ali Imran ayat yang ke-37. Alhamdulillah, hari ini saya baru je sampai dari surah Ali Imran 37. Baru sampai dari kampung halaman jam 3 pagi. Jadi Alhamdulillah pagi ni berupaya untuk hadir, sebab sebenarnya melalui satu perjalanan yang agak panjang lah, sekitar 20 hari. Bermula daripada bulan lepas, kami ada program di Turki, dan saya ada di Turki, di Istanbul hampir 3 minggu. Di sana ada program, dan program tu berkaitan dengan masjid. Mungkin sesuai untuk saya sebutkan kat sini. Kalau sesuai lah kita apply. Dia berkaitan dengan tourism masjid. Jadi ada pelancongan masjid. Baik, jadi cuma program ni specialnya dia anjuran negara Bahrain, dan dia melibatkan peserta-peserta dari satu dunia. Dari antaranya ada dari Malaysia, saya dengan adik saya. Jadi yang dibincangkan adalah macam mana kita menjadikan pelancongan yang, kan di Malaysia ada juga masjid-masjid yang dijadikan tempat pelancongan. Dan sebenarnya mana-mana masjid pun boleh. Masjid ni cukup cantik insya-Allah untuk jadi pusat pelancongan. Kalau kita nak lah, cuma kita nak apply sekarang ni, yang dijadikan, yang dibincangkan atau yang pentingnya dalam pelancongan masjid, dia bukan sekadar datang melancong, tapi ada dakwah kat situ. Dan dakwah di situ boleh dibuat oleh siapa saja. Jadi biasanya orang bukan Islam ni, dia nak kenal Islam, dia akan cari masjid. Sebab dia tak reti nak cari ustaz, tak reti cari ustazah. Dia tak tahu nak cari kat mana, dia akan cari kat masjid. Jadi di masjid itulah, dengan dia melihat apa yang kita buat di masjid, boleh jadi itu jalan hidayah. Dan di Istanbul sana ada banyak masjid, kan? Siapa yang biasa pergi Turki, ada banyak masjid-masjid daripada Kesultanan Uthmaniyah. Jadi ada banyak masjid-masjid besar, masjid-masjid cantik, yang di sana setiap daripada Sultan Kerajaan Turki Uthmaniyah dulu, sebelum kejatuhan dia tahun 1924, kan? Sebelum daripada itu, setiap sultan akan bina masjid masing-masing. Jadi ada banyak sangat masjid kat sana. Cuma kalau kita pergi hari ni, memang Turki semenjak tahun 1924 telah pun disekularkan. Dan semenjak sekular dia sangat ketara dan sangat dahsyat. Sehingga hari ini kalau kita tengok masjid dia lengang, kosong. Hari Jumaat je penuh, kan? Sebab sekular itulah, bukannya asal dia macam tu, tak. Asal dia adalah sebuah kerajaan Uthmaniyah, kerajaan Islam, tamadun Islam yang sangat hebat. 1924 Kemal Atatürk jadi presidennya, dan memang agendanya adalah untuk mensekularkan negara Turki. Dan banyak benda-benda yang dibuat, antaranya siapa yang pakai jubah dan serban pada masa tu akan digantung, dibunuh. Hanya pakai jubah dan serban saja kena bunuh. Dan kemudian isteri kepada Kemal Atatürk tu, dia kahwin, isteri dia tak pakai tudung. Dan semenjak daripada itulah isteri dia tu mengadakan kempen-kempen untuk wanita-wanita Turki tidak bertudung. Dan hari ni kalau kita tengok, memang majoriti tak bertudung. Dia kalau pakai tudung, tahu tudung Turki kan, hok cekik leher, jemput tu kan. Dia kalau pakai tudung gitu dah kira ustazah dah tu. Sebab memang majoriti tidak bertudung, pakaiannya macam barat. Kalau nak pergi bercuti sana musim panas, pening kepala, sakit mata. Orang lelaki lah terutamanya, memang pakaian dia macam barat, kan? Jadi kami ni yang mujuk awal musim panas, jadi ada masa sejuk, ada masa panas, jadi tak berapa ketara sangat. Tapi pelancong-pelancong sangat banyak.
pelancong daripada negara-negara bukan Islam. Sebab Istanbul ni terkenal sebagai negara, sebagai sebuah tempat yang sangat bersejarah, tak kira dalam sejarah Islam ataupun sejarah bukan Islam. Sebab dulu Konstantinopel, kota yang menjadi satu pusat pemerintahan, satu kita kata pusat yang Hagia Sophia tu kan, yang kerajaan Byzantine asalnya tertegak di sana. Jadi orang bukan Islam pun duk datang. Jadi bila dia datang ke masjid-masjid, kalau kita tengok masjid kat sana memang cantik, dan ada yang komplain kenapa masjid cantik-cantik, buat apa kan? Kan ada khilaf yang kata masjid tak boleh bina cantik-cantik. Tapi rupa-rupanya kecantikan masjid itu menjadi hidayah kepada orang bukan Islam. Dan dalam masa yang sama kita menjelaskan Islam melalui pelancongan tu. Jadi misalnya kita jelaskan, kalau kat sini ada khot kan, ada khot. Khot ni kita jelaskan dalam keadaan kita jelaskan misalnya tu ayat Quran kan. Ayat Quran, huwallazi yusalli alaikum. Wa malaikatuhu. Okey, nak baca kau terbalik payah sikit kan. Yang mudahnya lah, terdekat pintu ni apa? Mana yang depan ni? Okey, yang ni mudah. Yang atas tu dosa sikit. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu. Okey, ni perintah untuk rukuk dan sujud kan, dan juga beribadah, wa'budu rabbakum, dan sembahlah Tuhan kamu, waf'alul khairal la'allakum tuflihun, dan lakukanlah kebaikan, mudah-mudahan kamu berjaya. Ni kan ayat yang cukup motivasi ni, sangat motivated kan. Kita kata maknanya dalam kita menjelaskan, kita jelaskan ini khat kan, ini satu seni dalam Islam kan. Dan kemudian ayat ni menjelaskan wahai orang-orang yang beriman, maknanya Islam mengajar untuk orang beriman ni selain daripada sujud, rukuk, sembah Allah, dan Islam mengajak kita semua untuk berjaya di dunia dan juga di akhirat. Penjelasan tu bagi tahu, menjelaskan kepada orang bukan Islam bahawa Islam bukan sekadar konsepnya hanya sekadar menyembah Allah saja. Islam bukan sekadar cerita akhirat, tapi juga cerita dunia. Jadi kalau betul kita ni orang beriman, kita adalah orang yang akan sentiasa memerhatikan kejayaan hidup di dunia juga. Sebab tu orang beriman zaman dulu-dulu yang betul-betul bertakwa kepada Allah, kita boleh tengok banyak ilmu-ilmu baru yang dicipta oleh orang Islam atas motivasi untuk menjadi orang beriman yang menuju kepada kejayaan sebagaimana yang Allah perintahkan. Itu contoh. Kita cerita pasal solat kan, macam mana lelaki dan wanita solat di tempat yang berbeza, kenapa tempat berbeza, macam mana hak wanita dijaga dalam Islam. Sebab tu kita tak boleh solat sebelah-sebelah. Kenapa lelaki dengan perempuan tak boleh solat sebelah-sebelah? Tu kita tanya balik lah kan. Tanya orang perempuan, nak tak solat sebelah orang lelaki? Kita tak mau, tak khusyuk kan, memang takkan boleh khusyuk. Tanya orang lelaki pula, nak tak solat sebelah orang perempuan? Dia jawab, ni kat sana lah ada yang jawab, dia kata, kalau sebelah saya tiba-tiba yang solat tu perempuan cantik, confirm tak khusyuk. Dia fikir ke orang sebelah, nak ngorat dia ke, nak minta nombor telefon ke kan? Jadi sebab tu kita solat pisah. Dengan sebab itu dia menjaga hak kita sebagai wanita. Dalam masa yang sama kita kalau sujud, rukuk, kita tak selesa tiba-tiba belakang kita ada orang lelaki kan? Jadi semua tu menjelaskan kepada orang bukan Islam. Dan banyak setiap hari, kalau di Istanbul tu yang kami buat di satu masjid saja, Masjid Sulaimaniyah, itu setiap hari ada orang masuk Islam, tiap-tiap hari. Baru 3 hari lepas ada lagi 3 orang masuk Islam kan? Masa kami kat sana selama sekitar 15 hari, setengah bulan tu, tiap-tiap hari kadang 2 orang, kadang 6 orang pun pernah dalam masa sehari masuk Islam. Jadi subhanallah, maknanya masjid ni satu sudut kita kena ingat, ini rumah Allah. Kalau dah rumah Allah, orang datang rumah Allah, takkan dia tak semakin dekat kepada Allah. Sebab orang kafir ni bukan semuanya benci Islam, bukan semua menolak Islam. Ada orang kafir yang dia tak Islam sebab dia tak nampak jalan, tak tahu macam mana nak Islam. Kan di sekitar kita, di Malaysia sendiri pun, sebenarnya penduduk Malaysia ni Islamnya cuma sekitar 60% lebih saja, tak sampai 70%. Maknanya masih banyak lagi yang bukan Islam. Itu menjadikan masjid sebagai pusat pelancongan. Dan ada banyak sebab yang kita boleh wujudkan untuk masjid tu dijadikan sebagai tempat pelancongan. Antaranya mungkin keindahan atau sejarah yang ada pada masjid tu. Dan antaranya mungkin ada masjid yang sekitarnya orang bukan Islam. Itu antara keistimewaan. Atau semata-mata masjid tu cantik. Masjid ni cantik, alhamdulillah kan. Termasuk masjid yang agak besar dan duduk kat tepi jalan.
Maknanya dia ada daya tarik dia sendiri. Dia kadang-kadang orang kalau orang yang suka melancong ni, dia suka Google things to do. Siapa biasa pergi berjalan sendiri kan, bukan ikut rombongan, kita akan cari. Misalnya kita pergi KL kan, Kuala Lumpur, orang datang melancong KL, dia akan cari dekat Google things to do in Kuala Lumpur, benda yang boleh dibuat di Kuala Lumpur. Situlah nak masukkan masjid kita. Nanti kalau masuk masjid kita kat situ, orang datang. Cuma kita kena mesra pelancong, kena sediakan. Kalau orang bukan Islam, kena sediakan pakaian tutup aurat ni. Dan masa kita pakaikan dia jubah, kan, pakaikan dia tudung tu, itu ada juga kalau dekat Masjid Negara atau Masjid yang Putrajaya, ada yang sebut kan, memang cantik dia punya baju. Jadi dia orang suka kan ambil gambar. Dia pakai baju tu, dia ambil gambar. Jadi dia menjadi satu jalan hidayah yang mungkin sebahagian mereka rasa selesa dengan pakaian tu. Dan dia merasa lebih terlindung, lebih selamat. Di situ ada jalan hidayah. Ada juga yang datang sekali, 2 kali, 3 kali tak masuk Islam. Tapi lepas dia balik negara dia, baru dia masuk Islam. Tapi dia dah jumpa titik permulaan. Dan kita juga diajar dalam dakwah tu, bukan mesti nak suruh orang masuk Islam dah, tapi paling kurang dia meninggalkan masjid dengan satu gambaran bahawa Islam adalah agama yang penuh dengan kesejahteraan, keharmonian, bukan agama yang ganas. Ada juga yang datang-datang terus dia cakap Islam ni apa dia pengganas kan. Islam ni menekan wanita, Islam dia menindas wanita. Itu gambaran yang ada dalam kepala dia. Dan kebanyakan memang ada gambaran macam tu. Kan memang Islam digambarkan dalam dunia ni dengan sifat yang pengganas, dengan sifat yang wanitanya ditindas. Dan antara kami yang join program ni juga ada juga seorang Chinese Muslim. Saya ada buat video dengan dia dalam TikTok saya, dan upload dia dalam YouTube juga. Dia cerita macam mana dia masuk Islam. Dia baru masuk Islam, taklah baru sangat, berapa tahun, tapi kemudian dia jadi pendakwah. Itu lagi hebat lah. Masuk Islam bukan sekadar Islam, tapi jadi pendakwah, mengajak orang lain kepada Islam. Sebab antara yang dia fikirkan masa tu adalah dia fikir mengenai dengan kenapa dalam Islam ni, bukan dalam Islam, dan kenapa dalam hidup ni kita perlu hidup melalui segala kepayahan-kepayahan dalam hidup, menderita, terseksa dengan kehidupan ni, kemudian mati macam tu saja. Nombor satu dia fikir. Tapi kemudian berlalu macam tu saja. Dia banyak mengembara, banyak pergi seluruh dunia kan, sebab dia berniaga kan, orang Cina kan, berniaga satu dunia dia pergi, dan dia selalu tengok keadaan-keadaan umat Islam. Dia kata fenomena yang pertama dia tengok orang perempuan pakai pakaian hitam-hitam dekat negara Arab lah kan, atas sampai ke bawah semua hitam. Dia kata dalam hati dia sebut kesian orang Islam. Dia kata kesian orang perempuan yang kena pakai tutup-tutup macam tu. Mesti dia ni kat rumah kena seksa, mesti dia ni kena tindas, mesti dia ada gambaran macam tu. Mesti dia ni kat rumah tak boleh buat apa-apa kan, dia macam seolah-olah jadi hamba sahaya gitu. Dan dia fikir macam tu. Okay, kemudian dia jalan lagi dan dia bertemu lagi satu situasi di satu restoran. Masa tu dia ada appointment, temu janji dengan klien dekat restoran tu, dan dia tengok satu situasi, ada satu keluarga orang Islam kan? Dan dia nampak macam mana si ayah dan suami tu sangat baik kepada keluarga dia, sampai dia senyum ketawa dengan penuh bahagia kan, dengan penuh kasih sayang. Isteri dan anak-anak dah bergurau senda. Kemudian bila dia bangun nak masuk kereta, dia tolak kursi stroller anak dia. Kemudian dia angkat anak dia masuk kereta, dia bukakan pintu untuk isteri dia. Dia nampak macam mana Islam begitu meninggikan kedudukan wanita. Dan dia tak pernah nampak fenomena tu di negara dia. Dan orang lelaki kalau dah kahwin dah nak tahan. Kita pun sama juga kan, buka pintu sendirilah. Contoh tolong buka pintu ni dulu sebelum kahwin. Rupa-rupanya keadaan itu, lelaki yang betul-betul mengambil berat tentang keluarga dia tu boleh bagi hidayah pada orang bukan Islam. Dan memang Islam ajar macam tu kan sebenarnya. Memang Islam ajar pun. Nabi SAW tu kadang-kadang mengangkat Sayyidatina Aisyah kan, nak naik atas unta kan. Dan kadang-kadang yang pernah satu kejadian, Sayyidatina Aisyah nak menonton satu show kan, dan dia tongkat dagunya atas bahu Nabi. Situasi-situasi tu kalau di dalam dunia orang bukan Islam banyak berlaku sebelum kahwin kan. Lepas kahwin tak ada. Sama kot kita orang kadang kan,
Lepas kahwin mana nak tongkat dagu kat bahu suami kan? Suami kata, awak lengur sangat ke? Dia tolak dah. Kalau ikutkan dalam Islam, memang Islam ajar romantik tu lepas kahwin lah kan? Dan itu situasi yang ditunjukkan keharmonian. Yang kadang saya terfikir, kalau sampailah suami biar isterinya yang mengandung, angkat baby, pegang lagi anak seorang lagi, itu bagi gambaran yang sangat tak baik kepada orang bukan Islam. Dia akan pandang teruknya orang Islam meletakkan kedudukan wanita. Perut dalam, baby dalam perut itu dah satu beban. Itu seorang manusia sebenarnya. Cuma orang tak nampak ada manusia di situ kan? Tiba-tiba gendong lagi seorang budak, tiba-tiba pegang lagi seorang anak lagi. Suami buat apa? Pegang handphone. Itu memang merosakkan pandangan, dan itu menjadi, boleh bayangkan depan Allah nanti kalau tiba-tiba ada seorang kafir yang menyaksikan itu, dan depan Allah dia bagi tahu, aku tak mau masuk Islam sebab dekat Malaysia aku tengok orang lelaki buat perempuan macam tu. Laki-laki tu laki Islam. Maka laki-laki ni akan mendapat habuan dia ke akhirat. Dia bukan setakat dia tak layan isteri dengan baik saja, itu dah jadi satu masalah, tapi termasuk dia menutup jalan hidayah kepada orang bukan Islam. Sebab memang benda yang dia buat salah di sisi agama, sebab Nabi tak ajar macam tu. Itu maknanya jalan-jalan hidayah. Baik, jadi itu sikit sebanyak iktibar yang mungkin JK Masjid ke kalau rasa berfikir nak menjadikan itu sebagai jalan dakwah, memang tak perlu jadi ustazah pun untuk mengislamkan orang kan? Kita hanya jadi turis guide. Dan bahkan ada yang dia ada syarikat pelancongan, dia memang bawa pelancong tapi memang berdakwah. Jadi orang yang pelancong-pelancong yang ikut package dia ni banyak masuk Islam. Subhanallah. Itu maknanya macam mana kita boleh faham menjadikan pekerjaan sebagai jalan dakwah kita. Bukan mesti kita ada ilmu agama yang mendalam untuk kita berdakwah, tapi cukup dengan akhlak kita saja. Rupanya memang perjalanan wanita yang Chinese tadi, dia tengok akhlak kita lah, akhlak orang Islam ni yang menjadi jalan hidayah kepada dia. Jadi sebab tu kita semua, setiap individu kita adalah duta kepada agama Islam. Biar orang nampak Islam ada dalam diri kita. Dan Alhamdulillah saya ada di sana sampailah raya pertama Aidil Adha. Jadi sempat raya Aidil Adha di Turki, di Istanbul. Di sana sebab raya pertama dia 28 hari bulan, kita 29 kan. Jadi dia raya pertama kat sana 28. Kemudian petang tu saya naik flight ke Bangkok, dan raya pertama saya di Bangkok juga 29 hari bulan. Kemudian raya ketiga di Perlis kami korban depan rumah. Jadi 3 kali raya Alhamdulillah. Cuma nak total raya Istanbul ni memang macam tak raya. Itu yang kesian, sekularisme dia sangat mendalam. Sampai raya dia tak ada baju tradisional. Dah terhapus dengan sekularisme tu sampai tahap tu. Baju tradisional dah hilang. Tak ada. Dia pakai baju kemeja, dia pakai baju macam barat. Kalau yang lelaki kemeja seluar slack, seluar jean kadang-kadang. Itu raya pakai macam tu juga. Tak ada baju raya. Anak saudara saya belajar kat sana, dia kata kalau ada orang pakai jubah, nanti ada orang tu kita tegur, apa pakai baju ketinggalan zaman, dia kata. Itu pakai baju ni macam kita ni, kemeja, pakai blazer, pakai baju-baju barat. Jadi raya pun itulah pakaian dia tak ada baju tradisional, tak ada baju raya. Sebab tu dia orang excited tengok orang Malaysia pakai baju Melayu. Kita masih ada baju tradisional kita. Solat raya kalau di Istanbul 2 soft, perempuan tak ada. Jadi tak usah duduk mimpi nak raya kat sana lah. Raya kat sana macam tak raya. Sebab kalau Aidil Adha, sembelih pun tak boleh sembelih rata-rata, kena sembelih di pusat sembelihan. Jadi tak nampak seekor lembu atau kambing pun kat jalan. Kucing banyak. Yang bagusnya orang sana tu baik, kucing-kucing ni kita tak nampak kucing cacat. Semua kucing comel-comel. Tak ada cedera apa pun, tak ada. Dia orang jaga kucing dan anjing. Dan anjing dia, kita perlu faham di sana dia pakai mazhab lain, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni sentuh anjing tak batal, tak payah. Dia anjing bukan najis mughalladhah untuk mazhab Hanafi. Dia beza dengan kita. Jadi orang sana tak takut anjing. Jadi anjing dan kucing tu berkeliaran macam kucing berkeliaran tempat kita, anjing tu pun sama. Cuma kucing lebih banyak sebab anjing dia besar-besar. Saya duduk sana dah, orang sana tak takut anjing, saya pun tak takut. Buat tak takut kan. Kita jalan je lah nak buat takut. Sebab anjing dia pun dia jadi tak takut orang. Dia anjing ni serang orang bila dia takut dengan kita. Sebab tu dia serang.
Jadi bila orang sana tak takut anjing, orang sana layan elok, anjing pun tak takut dengan orang, dia tak kacau juga. Paling-paling kacau pun takat menggonggong, tapi macam acah-acah je. Kan? Dia gonggong-gonggong tapi tak buat apa-apa. Tu anjing dia. Besar-besar, kan? Kadang besar macam kita pun ada. Kan? Tak tahu ada spesies dia kan, tapi kebanyakan yang liar tu yang besar-besar kan. Dan anjing dia boleh masuk masjid. Kawasan masjid. Taklah, bukan tempat solat. Sebab bagi dia bukan najis mughalladhah. Jadi dalam pagar masjid, dia di masjid bahagian yang lantai tu, kalau hari Jumaat ada orang solat juga, anjing masuk kat situ. Sebab bukan najis mughalladhah. Ni kita perlu faham mazhab ni. Kadang kita terlalu skeptikal dengan tempat kita. Kemudian subuh, azan subuh dia, mazhab Hanafi dia solat subuh lewat. Bila matahari hampir naik baru dia solat subuh. Jadi waktu subuh masuk pukul 3.30 pagi kat sana, azannya 4.30 pagi, dia solat dalam pukul 5. Terbit matahari 5.30. Anak saudara saya kalau nak solat subuh awal selalu kena marah. Tak boleh, kata tak boleh, kena solat lewat. Subuh dia memang mazhab dia solat subuhnya lewat. Tapi kita jangan balik ni solat subuh lewat pula. Pasal apa? Oh, ini mazhab Hanafi, baru belajar tadi. Dok, kita bukan orang mazhab Hanafi. Kalau bukan mazhab Hanafi, jangan ambil cedok-cedok yang mudah-mudah je. Kadang ada orang dia suka pilih mazhab mudah, mana yang senang. Kita mazhab Syafi'i, maka solat awal tu lebih afdal. Saya ada kuliah online sepanjang saya kat sana masih online juga. Jadi yang kuliah pukul 7.30 pagi, hari Sabtu Ahad kuliah saya 7.30 pagi. Makna kat sana 2.30 pagi lah saya berkuliah. Tengah malam 2.30 pagi sampai subuh 3.30, tapi belum azan. Azan dia 4.30. Dan ada kuliah pukul 9 pagi. Ni kalau online ni ada satu kuliah yang saya hari Selasa saya pukul 9 pagi. Itu sana pukul 9, maknanya pukul 4 pagi. Yang tu dengar azan subuh. Kalau nak tengok ada kat YouTube. YouTube saya channel Quratul Ain Fatah Yasin Uqafi. Kalau nak cari mudah UQAFY Uqafi saja. Dengan azan subuh dan terbit matahari. Itu keadaan di sana. Dan maknanya suasana dia, kita katakan masjid banyak tapi lenggang. Itu yang kita sedih. Dan Erdogan sekarang presiden kan, itu sedang membawa pembaharuan dan kita doakan. Doa kita tu membantu. Mana bayangkan dalam keadaan sekular yang sangat dahsyat tu, maka beliau nak bawa satu pembaharuan, nak bawa kembalikan balik Islam ke negara yang dia sebutkan sebagai, dia kata kalau dulu Islam pernah jatuh di sini, di bumi ini, maka dia akan pastikan Islam bangkit semula di bumi yang sama. Tapi perjuangan dia tak mudah sebab masyarakat dia sekular. Dia ajar dalam pendidikan sekolah, dalam pendidikan sekolah dengan sekularisme yang sangat luar biasa. Solat tu memang ramai yang tak solat. Dah auratnya macam tu, solat pun banyak yang tak solat, walaupun Islam. Tapi dia bangga jadi orang Islam. Islam di sana majoriti, lebih daripada 90%. Hampir sekitar 98 ke 99% memang Islam. Sebab apa dia Islam? Walaupun dengan keadaan macam tu, pakaian tak tutup aurat, tak solat, tapi dia Islam. Sebab sejarah tu buat dia bangga jadi Islam. Sejarah Islam kat sana kuat sangat. Dan siapa orang Islam, dia akan tempias, orang akan pandang dia hebat. Sebab Islam kat sana dipandang sebagai satu agama yang sangat hebat. Ketika mana Muhammad Al-Fatih masuk ke kota Konstantinopel dan menegakkan tamadun Islam di sana. Dan maknanya nak gambarkan Islam ni, dia gini, dia kekuatan kat situ, dia bersandar kepada nama Islam. Ada setengah tempat nama negara kan, maknanya negara itu kuat. Yang ni tak, dia memang sandar kepada nama Islam. Jadi bila Islamnya, sebab tu orang sana kalau kita tanya agama apa, dia akan sebut Musliman, Alhamdulillah. Dia sambung dengan Alhamdulillah. Dia bangga sangat jadi orang Islam. Jadi memang susah untuk mereka keluar daripada agama dia. Susah untuk dia keluar daripada Islam, sebab keluar daripada Islam maknanya merendahkan diri sendiri. Sebab di sana Islam dipandang kuat dan hebat. Dan sama dengan Cina ni, dia bukan Islam kan, tapi saya sembang dengan yang Chinese tu, dia kata sangat susah untuk buat orang Cina yang ada di negara Cina tu untuk masuk Islam. Sebab Cina ni satu dinasti yang dah lama kan. Yang kita tahu ada dinasti Han, dinasti Ming, dinasti dia tu, dinasti yang sangat kuat dan sejarahnya sangat panjang. Jadi mereka ni berbangga dengan sejarah dia. Itu pentingnya sejarah. Negara kita Melayu, Islam,
Sebenarnya Islam di tanah Melayu sangat kuat satu ketika dahulu. Tapi sejarah Islam di tanah Melayu dibuang, disembunyikan dan dipindahkan. Sampai kalau kat Melaka, tengok bangunan apa yang tinggal. Portugis kan. Bangunan yang Istana Sultan Melaka pun dah tak ada. Yang ada kampung yang muzium tu kan, itu dibuat balik. Bukan yang asal. Semua dihancurkan, dihapuskan oleh British, Portugis. Kenapa? Supaya kita tak kenal sejarah kita. Bila kita tak kenal sejarah kita, kita tak bangga dengan sejarah kita. Padahal tanah Melayu ni berdiri atas banyak tamadun Islam. Kita ada Kesultanan Melaka, itu tamadun Islam. Kita ada Kedah Tua, tamadun Islam. Johor Riau, tamadun Islam. Patani, Patani itu tamadun Islam. Kerajaan Islam Patani sangat besar pada masa itu dan banyak ulama lahir dari sana. Jadi tanah Melayu ni penuh dengan tamadun Islam. Tapi sejarah tu dihapuskan, dan kalau ada buku-buku yang mencatat sejarah tu semua dibawa lari. Kalau nak pergi cari dekat negara orang putih, kat London banyak. Nak cari balik sejarah sebenar kita. Yang ada dalam buku sejarah kita tak cerita pun pasal kekuatan Islam di tanah Melayu. Itu kita tak bangga dengan sejarah kita. Kalau kita ada kekuatan sejarah macam tu, insya-Allah kita akan sangat berbangga dengan sejarah kita, dan dengan itu Islam kita akan lebih kuat, teguh. Kita bangga jadi orang Islam. Sebab kalau cerita Melaka, hebatnya sejarah dia sampai kita ingat bahasa Melayu menjadi lingua franca. Maknanya bahasa Melayu ni digunakan di peringkat antarabangsa tanpa kita menjajah siapa-siapa. Dengan kata lain, kita tak paksa siapa pun pakai bahasa Melayu, tapi orang pakai bahasa Melayu sebab dia rasa itu satu keperluan. Jadi itu maknanya satu kehebatan. Di Turki, ketika mana nak disekularkan, salah satu yang dia lakukan adalah bahasa. Dia kacau bahasa. Jadi Kamal Atatürk masa tu dia wujudkan satu dewan bahasa khas untuk membuang bahasa Arab yang ada dalam bahasa Turki. Jadi bahasa Turki ni sebenarnya ada banyak bahasa Arab. Sampai sekarang masih banyak. Masih banyak. Kalau belajar bahasa Turki, siapa pandai bahasa Arab, dia belajar bahasa Turki mudah. Sebab banyak bahasa Arab dalam bahasa Turki. Tapi itu pun dah dibuang. Ratusan ribu perkataan dah dibuang pada zaman Kamal Atatürk. Itu antara yang dia buat kan. Maknanya nak mensekularkan sampai tahap tu. Wanita tak dibenarkan pakai tudung. Bukan setakat di kempen buang tudung, tak. Memang tak dibenarkan pakai tudung. Kalau nak sekolah tak boleh pakai tudung. Kalau nak pakai tudung, kain skirt kena angkat tinggi. Jadi sama ada buka atas atau buka bawah. Dia tak begitu tutup aurat. Masa itulah banyak orang Islam di Turki berhijrah ke Jerman. Dan sampai sekarang banyak orang Turki ada di Jerman. Kahwin dengan orang Jerman, maslahatin di Jerman. Jerman walaupun negara bukan Islam, tapi dia menyokong Turki pada masa tu. Dan Jerman ni sebab dia negara bukan Islam, orang kafir tak kacau. Sebab dia kafir juga. Jadi yang orang duk jajah-jajah ni negara Islam. Sebab kunci dia akidah sebenarnya. Yang dia nak akidah. Jadi maknanya pakaian wanitanya dibuka kan, kemudian laki-laki yang berserban dan berjubah digantung, kemudian bahasa-bahasa Arab yang ada dalam bahasanya dihapuskan dan diganti dengan bahasa Turki ya? Bahasa Turki khas lah, dia cipta, maknanya dia reka perkataan baru untuk ganti bahasa Arab yang ada dan banyak lagi benda-benda yang dibuat sampailah Turki jadi sekular yang amat sangat sekarang ni, dan sangat sukar untuk berubah, tapi masih boleh. Itu perjuangan kerajaan ataupun Erdogan yang ada sekarang ni. Dan kita bimbang ni sesi terakhir dia kan, ni dah kali kedua, maknanya 10 tahun saja tempoh untuk dia melakukan perubahan kan? Tapi doa kita semua sebagai umat Islam insya-Allah dapat membantu. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan kenapa kalau bila dia sekular boleh jadi sedahsyat tu, tempat kita pun disekularkan juga kan? Termasuk pemikiran kita yang selalu menganggap ibadah hanya atas jadah, itu sekular. Bila duduk bila tengah makan bukan ibadah, bila duduk kat office tempat kerja bukan ibadah, bila pergi shopping bukan ibadah, itu sekular. Dan sampai kepada makanan pun kita sekularkan. Bila nak sihat cerita lain, bila makan kena sedap, itu sekular. Sekular dalam pemakanan. Sebab sepatutnya makan memang tujuan dia sihat. Makan memang tujuan dia untuk dapat tenaga. Tiba-tiba kita tolak tepi bab sihat, nak dapat tenaga, semua tu nak tenaga, makan makanan tambahan kan, vitamin tambahan untuk tenaga. Habis yang kita makan tu bukan tenaga
Nasi tom yum. Kita cari yang sedap. Nasi kan tenaga. Tapi kita pisahkan. Bab sihat, cerita sihat kita cari kat farmasi untuk sihat kan, ubat-ubatan untuk sihat. Makanan yang kita makan tiap-tiap hari tak fikir langsung tentang kesihatan. Itu sekular dalam pemakanan. Padahal sepatutnya semua tu adalah untuk menyihatkan tubuh badan kita. Itu di tempat kita. Tapi kenapa tak berlaku sedahsyat di Turki sana? Satu sudut, sebenarnya Turki ni bangsa dia adalah bangsa yang rajin. Kalau kita tengok dia punya hiasan, ni kapet ni design Turki ni. Kan? Tengok halus halus. Lebih halus daripada kita punya design Melayu. Ini kalau pergi Turki cari kapet Turki macam ni lah design dia. Memang bunga-bunga halus macam ni. Kalau kita bayangkan dia tu bangsa Arab campur Eropah. Sepatutnya dia tak sehalus ni, tapi dia halus. Maknanya orang rajin ni boleh buat design macam ni kan, halus-halus macam ni. Orang tak rajin dia plain je, macam orang barat punya design, plain kan. Dia kosong je, bagi dia tu modern kan rumah modern sekarang ni kosong, plain kan, black and white. Tak ada apa-apa. Itu cara barat kan. Tapi orang Turki dia rajin sangat kan. Kemudian bersungguh-sungguh bila buat sesuatu. Sebab tu bila dia hebat, dia sangat hebat. Tapi bila dia jatuh, dia juga sangat dahsyat. Kita sederhana semua kan? Jadi itu maknanya keadaan dia ni, kalau pergi Istanbul tu memang kalau kita jalan kaki kita boleh terasa betapa kuatnya orang sana. Jalan dia berbukit-bukit, bentuk muka bumi ni memang berbukit-bukit. Jadi tiap-tiap hari walking and hiking. Tiap-tiap hari kita nak pergi kedai pun kena hiking. Hiking bukan sikit-sikit tu, mencanak 45 darjah juga nak pergi beli buah. Kita naik bukit, turun bukit, turun kena break. Kasut saya pakai kat sana 15 hari, haus tapak dia. Tiap-tiap hari jalan walking and hiking. Bila turun bukit kena break kan. Kasut tu duk tahan. Kalau silap kasut memang sakit lah kaki kita kan? Otot kaki pun terasa tu, terbentuk otot kaki. Dan kita tak jumpa orang sana yang jenis gemuk-gemuk, dia gemuk menggelebih. Dia memang padat padat, tough badan dia, kuat sebab bentuk muka bumi. Jadi rupanya bentuk muka bumi ni bagus juga bagus untuk kesihatan kita. Dan orang sana pun banyak jalan kaki. Ni tahniah siapa yang datang masjid jalan kaki, walaupun jalan tak berbukit-bukit tapi tak apalah kan, okey lah tu kan. Kat sana sampai orang tua-tua pun boleh naik bukit turun bukit lagi, sebab dah biasa. Daripada kanak-kanak umur 2-3 tahun dah jalan kaki naik bukit turun bukit. Jadi sampai tua dah biasa. Sampai tua tu tolak troli isi barang naik bukit. Orang tua rambut dah putih dah, tapi boleh lagi tu kuat. Boleh bayangkan lah mana orang sana yang boleh mendapatkan kuota tu boleh jadi berperang, yang Nabi SAW sebutkan sebagai tentera paling hebat. Itu tenaganya macam tu. Gombak ni berbukit-bukit juga cuma sini tak. Kalau pergi kat UAE tu berbukit, cuba jalan kaki naik atas tu insyaAllah boleh kuat tu kalau tiap-tiap hari. Baik, kita tengok pada tafsir kita hari ni, ayat 37 surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, 41. Okey. Maksudnya hari tu saya tak tanda betul 37. Betul 41. Ada khilaf di kalangan ulama. Siapa tanda lagi? 41. Okey. 41 ni sebab bulan lepas saya tak datang kan. Bulan lepas tu buat tafsir juga ke? Bulan 4. Itu memang sampai 41. Maknanya mula 41 ke habis 41? Habis 41. Maknanya hari ni 42. Ya. Okey. Betul lah kot ada 2 orang tanda. Mungkin yang tu sama dengan saya kot, tak tanda dulu. Maknanya bulan 4 hari tu. Hari ni 42. Baik, 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa in qalatil malaikah, dan ketika malaikat berkata, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah, istafaki, telah memilih kamu, wa tahharaki, dan juga telah menyucikan kamu, wastafaki, dan telah memilih kamu, ala nisa'il alamin, ke atas segala wanita yang ada di dunia ini pada masa kamu. Baik, tafsiran keseluruhan ayat. Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, menyucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang ada pada masa kamu. Baik, jadi ayat ni, kalau kita ingat sebelum ni kita cerita mengenai kisah Maryam, kisah Maryam yang Maryam telah pun dikhabarkan untuk berada dalam rahim ibunya Hannah, yang maknanya cerita daripada masa tu. Ini cerita keluarga Imran. Jadi surah ni surah Ali Imran. Inilah dia cerita keluarga Imran, dan Maryam ibu kepada Nabi Isa AS sebagai salah seorang daripada anggota keluarga Imran. Jadi ni cerita keluarga Imran yang cerita dia pada masa tu. Kalau ingat lagi, Hannah ni ibu kepada Maryam itu dah tua, dah menopause. Waktu mengandung Maryam dia dah menopause. Ni yang kita cerita, siapa dah menopause rasa nak mengandung boleh je doa. Kotlah cucu dah 15 kan, kita nak juga anak seorang lagi kan, tak apa, boleh je, tak ada masalah. Yang selagi niat kita baik kan? Sebab ada orang macam-macam pemikiran. Dia kata tua-tua ada anak nanti tak larat nak jaga kan, macam-macam teori gitu. Kita ingat ginilah kan, kalau niat kita baik itu tak ada masalah. Selebihnya Allah yang bagi. Kalau Allah kata boleh, boleh. Allah akan jaga. Sebab setiap individu pada kita ingat lagi proses kejadian kita manusia, kita dulunya di Lauh Mahfuz, sana, kita bukan anak siapa-siapa, kita bukan mak siapa-siapa, kita bukan nenek siapa-siapa, bukan siapa-siapa. Kita semua adalah, setiap seorang kita adalah individu manusia. Dan ketika kita lahir ke dunia, menjadi syarat untuk lahir ke dunia, kita mesti masuk melalui rahim ibu. Ini kita dah pernah sebut dulu mesti masuk melalui rahim ibu. Dengan sebab itulah kita jadi anak kepada seseorang. Sebab kita tak boleh masuk dunia melalui UFO. Kalau masuk bumi pakai UFO, nama dia apa? Alien. Dia bukan manusia kan. Kita tak boleh juga masuk pakai buah betik kan. Tiba-tiba bayi belah buah betik, ada baby kat dalam. Kalau ada baby dalam buah betik, nama dia apa? Anak betik. Ataupun dia jin sebenarnya kalau jumpa lah kan, anak buluh betung, anak timun emas, tu semua jin tu. Jangan duk ambil buah anak angkat. Itu cerita dongeng. Jadi manusia memang dia kena masuk melalui rahim ibu. Itu syarat dia untuk lahir kat dunia, untuk wujud sebagai manusia yang ada di atas muka bumi. Dengan sebab itu kita jadi anak kepada seseorang. Dengan sebab itu kita jadi ibu kepada manusia-manusia yang merupakan anak-anak kita. Tapi kemudian nanti bila mati, di akhirat nanti akan kembali individu. Pernah dengar cerita macam mana keadaan yang sangat kelam kabut di padang mahsyar menyebabkan ibu yang sedang menyusukan anaknya boleh terlepas anaknya, tak sedar. Ibu yang tengah mengandung boleh keguguran, keluar baby tu dan dia tak rasa apa-apa. Maknanya semua tu dah habis cerita dah, kaitan kita dengan mereka ni sebagai ibu, anak dan sebagainya. Masing-masing akan selfish untuk masuk syurga. Sebab tu nanti anak boleh mendakwa mak dia, mak boleh dakwa anak dia. Sebab masing-masing semua nak masuk syurga. Jadi anak tu kadang-kadang dia mendakwa mak dia. Dia kata dia tak solat sebab mak tak pernah ajar. Mak dia kata, aku dulu punyalah sayang kat engkau kat dunia, mencukupkan semua keperluan kau kat dunia, kenapa tiba-tiba hari ni kau dakwa aku macam ni sampai tak boleh masuk syurga? Dia kata tak kira sayang macam mana pun, kan Allah tak ajar sayang macam tu. Kan pasal apa sayang sampai tak mau bangunkan kejut solat subuh? Jadi tetap kita salah. Masa tu masing-masing fikir diri sendiri. Mak pun boleh dakwa anak juga. Anak tak menjalankan tanggungjawab dia sebagai anak sehingga akhirnya kita berbuat maksiat. Kenapa? Sebab anak tidak mau menafkahi kita.
buat hal dia sendiri, akhirnya kita buat pekerjaan yang berdosa. Kenapa buat dosa tu? Sebab tak ada duit. Tu je kerja yang boleh kita buat. Kan ada sebelum ni sampai keluar fatwa kata melacurkan diri boleh. Kenapa? Pasal ada orang buat, padahal tak boleh ya? Tak boleh ya? Tapi ada orang buat. Kenapa jadi sampai tua-tua buat kerja macam tu? Sebab anak abaikan dia. Di akhirat nanti dia akan dakwa anak dia, walaupun yang buat salah dia. Kenapa dia sampai buat pekerjaan macam tu? Tapi dia tetap akan salahkan anak dia, sebab dia ada anak lelaki yang sepatutnya menafkahi dia tapi tak menafkahi dia. Jadi itu keadaannya kita di akhirat nanti akan balik masing-masing. Cuma nanti bila masuk syurga, barulah kita akan kembali semula bersama dengan keluarga kita. Dan itulah kebahagiaan yang sangat besar bila kita dapat berkumpul balik bersama keluarga kita. Tapi kalau masuk neraka, masing-masing. Tak ada cerita keluarga-keluarga lagi. Jadi itu cerita kat dunia. Dan cerita dunia ni bila kita kata ada ikatan, ada kaitan, setiap ikatan kat dunia akan menimbulkan, memunculkan hak dan tanggungjawab. Dan orang yang paling rapat hubungan dan ikatan dia dengan kita, maka dengan dialah kita akan ada paling banyak hak dan tanggungjawab. Dan yang paling rapat dengan kita adalah ibu kita, anak kita, yang melalui rahim. Yang tu hubungan paling rapat. Maka ada ikatan, ada tanggungjawab, hak dan tanggungjawab yang sangat besar. Dan cerita hak dan tanggungjawab tu kat dunia. Selesai hak dan tanggungjawab tu kat dunia, kat akhirat nanti tinggal akan ditimbang, akan dibalas. Nah, itu nilai dia. Jadi maknanya bila kita faham konsep tu, tak kira lah kita nak mengandung umur berapa, kan? Sebab cerita dia, kita hanya menjadi perantara untuk wujud seorang manusia atas muka bumi. Dan cuma perantara itu tentu ada kaitan lah bila jadi ibu. Jadi tak usah fikirlah nanti dah tak larat nak jaga apa semua. Tak. Allah akan tanggungjawabkan kita sekadar kemampuan kita. Kemudian setiap manusia yang lahir kat dunia, Allah dah sediakan rezeki untuk dia. Kadang-kadang kita terlalu berteori sehingga menganggap kita lah yang paling bijak untuk menentukan masa depan seorang manusia yang akan lahir kat dunia. Itu yang orang dulu-dulu, zaman Nabi dulu kan, orang kafir duk buat. Dia takut kalau anak lahir sebab takut miskin. Maknanya apa? Dia dah tentukan rezeki anak tu. Dia takut miskin. Padahal bila kita faham balik konsep, setiap manusia Allah dah bagi rezeki. Maka setiap manusia tu memang ada rezeki dia. Jalan macam mana pun ada. Sebab dia dah pun Allah tetapkan untuk lahir, wujud atas muka bumi. Ada baru ni cerita, adalah ayah-ayah cerita ni. Dia cerita setiap anak dia lahir, misalnya anak pertama lahir, dia dapat kerja. Anak kedua lahir, dia dapat kerja kedua. Ada tambahan kerja. Anak ketiga lahir, dia naik pangkat. Anak keempat lahir, dia naik lagi pangkat. Maknanya gaji dia bertambah-tambah. Sebenarnya gaji bertambah naik pangkat tu, itu sebenarnya bahagian rezeki anak tu. Yang tu yang nampak jelas. Ada orang dia tak nampak jelas, sama je tak naik pangkat kan. Gaji tak bertambah-tambah, anak bertambah-tambah, kita rasa makin sempit. Tak, padahal sebenarnya had rezeki anak-anak tu dulunya mungkin dia seorang tu dapat 500 bulan. Allah dah tetapkan tahun depan rezeki dia 400. Sebab bukan sebab nak tambah seorang lagi anak jadi berkurang ni, tak. Memang rezeki dia banyak tu. Itu dia punya kiraan. Rezeki kita ni bukan seumur hidup sama kan. Zaman muda dulu dengan zaman sekarang lain kan. Sekarang ni nampak senang hati dah kan. Dah cukup semua kan. Ada rumah, ada kereta semua. Masa zaman muda-muda dulu, ya Allah, nak dapat kereta punyalah susah. Nak dapat motor sebiji pun dah bertuah. Yang bila dapat beli rumah pertama tu, alhamdulillah. Dan maknanya masa tu rezeki masih lagi sikit. Dan makin lama makin bertambah. Ada yang makin berkurang. Memang tak sama. Jadi bila kata gaji tak bertambah, anak bertambah, maknanya Allah dah bahagi dia punya rezeki masing-masing banyak tu. Tahun ni 500, tahun depan 400. Rezeki dia memang banyak tu. Tahun depan lagi 300. Memang rezeki dia gitu. Kena faham gitu. Maknanya konsepnya Allah dah tetapkan rezeki pada setiap individu yang lahir kat dunia ni. Dan semuanya cukup. Siapa rasa tak cukup, maknanya kita tak bersyukur. Allah yang bagi tahu cukup. Sebab kalau tak cukup, sekarang ni kalau rezeki tak cukup, maknanya kita mati dah. Dia tanda tak cukup rezeki, mati. Kalau masih hidup maknanya cukup. Cuma kita rasa tak cukup.
Dan rasa tak cukup tu pasal kita kurang bersyukur dengan apa yang ada. Baik, itu konsep dia. Baik, jadi bila cerita akhirnya Maryam tu lahir dalam keadaan ibunya dah menopause, ayahnya pun dah sangat uzur, dah hampir andropause, laki ada juga andropause. Baik, lahirlah Maryam, dan kemudian dinazarkan untuk dihantar ke rumah Allah, menjadi pengabdi di rumah Allah, dan kemudian Maryam ni membesar dalam keadaan sebagai gadis yang suci. Dalam ayat 42 ni diceritakan, malaikat datang kepada Maryam, bila Allah mulakan ayat dengan dan ingatlah. Kalau ikutkan dalam ayat ni tak ada perkataan ingatlah. Cerita dia wa idh qalatil malaikah, maksudnya dan ketika malaikat berkata. Tak ada perkataan ingatlah. Tapi dalam terjemahan masing-masing ada kan. Itu tafsir, dia bukan terjemahan. Dia dah tafsir. Kalau terjemah tak ada ingatlah. Cuma memang setiap kali kita jumpa ayat wa id dan apabila gitu. Id tu maknanya apabila. Alif alif dal. Ialah IZ id IDZ. Baik. Alif dal maknanya apabila. Setiap kali Allah sebut apabila, maknanya Allah sedang nak mengingatkan kita. Dan apa tujuan Allah ingatkan kita? Supaya kita bersyukur, supaya kita jadi orang yang sentiasa ingat kepada Allah, kan? Dan selalunya ni berkaitan dengan kebaikan-kebaikan yang Allah pernah bagi. Jadi yang ni disuruh ingat. Maryam ni pernah didatangi oleh malaikat, dan malaikat ni cakap dengan Maryam, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu. Jadi Maryam adalah salah satu daripada wanita terbaik di alam ini yang Allah pilih. Wanita terbaik ke alam ni ada empat orang yang Nabi sebut. Siapa dia? Satu Maryam, lagi Asia, Sayyidatina Fatimah, satu lagi Sayyidatina Khadijah. Aisyah duduk mana? Tak masuk empat. Maknanya kalau Sayyidatina Aisyah tak masuk, kita duduk mana? Jauh ke belakang tu, tak tahu ikut mana lah kan. Tak ada langsung. Maknanya kita tak boleh rasa lah kita ni bagus sangat. Sehebat Aisyah masih tak masuk dalam empat. Tapi tetaplah hebat Sayyidatina Aisyah, tetap confirm masuk syurga. Semua yang radhiyallahu anha, radhiyallahu anhu, semua confirm masuk syurga. Semua orang hebat-hebat. Isteri-isteri Nabi semuanya confirm masuk syurga. Semua hebat. Cuma bila cerita terbaik, dia ada sebab. Salah satunya Maryam yang kita tengok ni, kalau nak jadi wanita terbaik, ujian hidupnya tidak mudah. Jadi kalau kita rasa hidup nak senang, lenang, bahagia, tenang, tak ada apa-apa masalah, maknanya kita bukan sedang menjadi wanita terbaik. Sekarang pilih, nak jadi wanita terbaik ke tidak? Nak ke tak? Dia slow sikit. Pasal kalau nak, maknanya susah hidup. Tapi tak mau susah hidup. Maknanya itulah petanda kita memang tak layak pun nak jadi wanita terbaik, sebab hati masih ragu-ragu untuk mengalami kesusahan hidup. Ujian yang ada sekarang ni, yang bukan apa-apa ni pun kita kadang dah cukup rasa cukup ayah. Kita dah rasa, ya Allah, kenapalah macam ni, kenapalah susah sangat hidup ni, Covid aku lagilah pening kepala kan, lagilah susah, kena pula sakit macam-macam. Kita kata susahnya hidup ni, tu belum apa-apa dibandingkan Maryam. Belum ada apa-apa walau secebis pun. Yang kita tengok Maryam ni, memang malaikat datang bagi tahu. Ini maknanya nak bagi tahu satu keadaan, Maryam ni dah dikonfirmkan dengan kedatangan malaikat bagi tahu kepada Maryam, kamu telah Allah pilih. Kamu ni manusia pilihan, wanita yang Allah pilih. Bila kamu ni wanita yang Allah pilih, maknanya kamu ni adalah wanita yang suci. Maryam adalah satu-satunya wanita yang tak pernah datang haid. Dia suci, dan jadi bila dia jaga rumah Allah, dia tak ada haid. Mungkin ada yang sebut juga, ada yang lain, tapi itu wallahu a'lam lah, saya tak pasti tepatnya. Tapi yang disebutnya Maryam al-Muqaddasah, wanita yang suci yang tidak pernah ada haid. Kita zaman sekarang kalau ada anak gadis tak datang haid sampai umur 15 tahun, pergi cek doktor. Jangan kata tiba-tiba ini Maryam kedua. Dah, itu tak normal. Tak normal. Maryam cerita lain.
kan? Dia memang special, memang malaikat dah datang bagi tahu Allah pilih kamu. Dan itu diulang 2 kali. Innallaha astafaki, sesungguhnya Allah telah memilih kamu. Kan? Kemudian watahharuki, dan menyucikan kamu. Wastafaki, sekali lagi Allah pilih kamu. Allah pilih kamu sebagai wanita, sebaik-baik wanita, kan? Di alam ini, dan itu disebutkan dalam tafsirannya pada zamannya. Jadi terbaik pada zamannya, kan? Dalam hadis yang lainnya ada disebutkan mengenai dengan khairun nisa'iha Maryam bintu Imran wa khairun nisa'iha Khadijah bintu Khuwailid. Ini 2 wanita yang disebut mengenai dengan wanita terbaik. Dikatakan sebaik-baik wanitanya adalah Maryam binti Imran, dan sebaik-baik wanitanya adalah Khadijah binti Khuwailid. Ini 2 wanita yang disebut yang terbaik. Baik, dalam hadis yang lain disebut anna Rasulullah SAW qala hasbuka min nisa'il alamin. Cukuplah bagi kamu, memadai bagi kamu wanita di dunia ini. Maksudnya 4 wanita ni, yang 4 kita sebut tadi, 4 wanita ni memadai kat dunia ni. Kalau tak ada wanita lain, 4 ni saja dah cukup untuk membuatkan wanita ni cukup, untuk membuatkan dunia ni cukup lengkap dengan kehadiran wanita, dengan 4 orang ni saja. Maknanya 4 orang ni menyamai seluruh wanita dalam dunia. Jadi disebutlah 4 wanita tu adalah Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, dan juga Asiyah isteri Fir'aun atau Asiyah binti Muzdahim. Jadi kalau kita tengok satu persatu, sebenarnya identitinya berbeza. Yang pertama, Maryam tak kahwin. Jadi tak kahwin pun ni berita gembira untuk yang tak ada jodoh. Yang bahawa tak kahwin pun boleh jadi wanita terbaik dalam dunia. Kemudian Khadijah binti Khuwailid, ini janda, 2 kali janda sebelum kahwin dengan Nabi. Janda pun boleh jadi wanita terbaik di alam ni, dengan anak yang ramai, boleh jadi wanita terbaik di alam ni. Ni khabar baik untuk janda-janda, dan masih boleh jadi wanita yang baik, wanita terbaik. Kemudian Fatimah ni, kalau kita tengok cerita dia kahwin dan ada anak, normal lah yang ni. Cuma rumah tangganya, walaupun dia kahwin dengan sahabat Nabi yang hebat, khalifah, sepatutnya boleh kaya, tapi hidupnya susah. Hidup susah, dan dengan hidup susah itulah Fatimah boleh masuk syurga. Kan Fatimah pernah minta dengan Nabi nak orang gaji, kan? Sebab orang Arab ni makanan dia roti, dan masa tu nak buat roti dia bukan beli tepung siap dah. Daripada biji gandum tu dia ketuk-ketuk, dia tumbuk-tumbuk sampai jadi tepung. Lepas jadi tepung baru uli-uli buat jadi roti. Bukan senang lah. Masak nasi lagi senang. Dia buat uli sampai jadi roti, susah. Tangan dia kasar. Minta dengan Nabi orang gaji. Nabi tanya, nak syurga ke nak senang dunia? Dia kata dia nak syurga. Maka Nabi kata kalau gitu balik. Cuma Nabi bagi tahu ada zikir dia. Ni kita boleh amal. Kalau rasa penat sangat buat kerja rumah, tak larat sangat, boleh amal zikir ni. 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar. Patut kita duk baca lepas solat. Cuma kadang kita baca ngantuk-ngantuk, kan? Kadang kita baca faham tak faham. Rupanya zikir ni boleh bagi tenaga, energi, macam charging. Jadi setiap kali habis solat kita makin kuat. Dia tak ada habis solat dia ngantuk, habis solat dia lembek. Dah habis solat makin kuat, bertenaga nak balik masjid, pergi masjid, makin bertenaga dengan zikir tu. Dan diajarkan juga zikir tu kita amal sebelum tidur. Jadi dia charging, dia macam charge, bagi tenaga kepada kita. Baik, itu Sayyidatina Fatimah. Kemudian Asiyah ni Fir'aun orang kaya, orang kaya, kemudian ada istana yang hebat, dan juga penguasa yang paling hebat pada masa itu. Jadi maknanya menjadi seorang yang kaya, mewah, hidup dalam keadaan senang lenang, banyak pembantu-pembantu pun boleh jadi wanita yang terbaik. Jadi apa persamaan antara 4 wanita? Tadi beza, kan? Beza keadaan masing-masing. Dan Asiyah tak ada anak. Maknanya tak ada anak pun masih boleh jadi wanita terbaik. Ini kan merangkumi ke semua wanita dalam dunia. Ada yang tak dapat kahwin, ada yang kahwin tak ada anak, ada yang kahwin anak ramai sangat sampai pening kepala.
Ada yang kahwin kejap tiba-tiba jadi janda. Kan kawan-kawan saya banyak enggak suami meninggal dan suaminya meninggal. Jadi usia muda ada yang ni dah lama lah, maknanya dia kawan sebaya, masa dia umur 29 tahun suami meninggal, anak 4. Kan dia kahwin masa kami belajar kat Mesir lagi, kan maknanya dia kahwin masa zaman belajar, jadi muda lagi, anak dah 4 tapi suaminya meninggal umur 29, tak kahwin lah sampai sekarang. Jadi janda dalam usia yang sangat muda dan terpaksa jaga anak 4 orang. Tapi itu maknanya situasi tetap masih boleh jadi wanita terbaik. Ada yang maknanya maknanya ada rumah tangga, ada anak normal macam biasa pun boleh jadi wanita terbaik. Maknanya intinya, kuncinya, situasi apa pun kita, keadaan apa pun kita, jangan selalu mengejar takdir yang kita tak dapat. Kan yang kadang-kadang ni, kadang-kadang ibu-ibu kan anak tak kahwin-kahwin, kita tanya manjang sampai dia tak nak balik. Sebab malas jawab mak tanya. Kita gini, kalau anak perempuan tak usah tanya dia, carikan tu jodoh. Kalau anak lelaki memang tak payah tanya dan tak payah carikan, biar pergi kat dia. Kecuali dia suruh kita tolong cari, baru kita tolong cari. Dia kaedah anak lelaki ni, dia cari sendiri dan dia yang menentukan hala tuju hidup dia sepatutnya. Kita hanya perlu didik dia untuk dia matang dalam menentukan hala tuju hidup dia. Sebab kita tahu sebenarnya di kalangan ulama memang banyak yang tak kahwin. Ada satu buku khas menghimpunkan cerita-cerita ulama yang tak kahwin. Bahasa Arab buku tu, tajuk dia Al-Ulama Al-Uzaba. Ulama-ulama yang tidak berkahwin. Contohnya yang tak kahwin dan glamour kita semua kenal, Imam An-Nawawi. Semua kenal ya? Penulis kitab Hadis 40. Itu tak kahwin. Dan ada lagi Imam Al-Qurtubi. Itu penulis kitab tafsir pun tak kahwin. Bukan ulama biasa-biasa, ulama besar, ulama hebat-hebat tak kahwin. Kenapa? Sebab dia memilih hala tuju hidup dia. Dia memilih untuk mengabdikan diri dia kepada ilmu. Tapi kita hari ni jangan buat alasan gitu. Oh, saya tak nak kahwin. Anak kita tiba-tiba cakap, ni aku ada yang muda-muda kan. Tiba-tiba, ataupun kita cakap dengan anak kita, tak apalah awak tak payah kahwin, belajar je. Lain tu. Mengabdikan diri kepada ilmu tak sama dengan belajar. Kan? Mengabdikan diri kepada ilmu ni maknanya dia memang 24 jam masa dia untuk ilmu. Sebab tu dia boleh hasilkan kitab-kitab besar, ilmu yang bukan mudah-mudah, bukan copy paste. Tak, ilmu yang memang susah untuk dikaji, didalami. Dia betul-betul mengabdikan diri pada ilmu sampai tak ingat benda lain. Itu yang ulama-ulama ni buat. Jadi dia tentukan hala tuju dia. Kalau lelaki dia balik je, sepatutnya dia dah tahu dah dia nak jadi apa. Itu kaedah pendidikan yang sepatutnya kita bagi pada anak lelaki. Jadi maknanya kita tak perlu paksa dia untuk jadi sesuatu, untuk jadi seseorang yang kita nak. Kita hanya perlu didik dia untuk dia buat keputusan. Baik, itu kalau lelaki. Kalau anak perempuan, memang ayah lah sebenarnya yang bertanggungjawab untuk menjodohkan dia. Mak ni assistant. Kadang ayah mana reti nak pergi cari-cari anak orang kan. Mak lah yang pandai pergi jumpa jiran, jumpa kawan lama kan, kenankan anak dengan anak kita kan. Tu mak-mak yang pandai. Boleh, mak boleh tolong, tapi tak boleh paksa. Baik, itu kaedah dia. Dan maknanya kita tengok persamaan daripada 4 wanita terbaik di alam ni adalah, persamaannya adalah mereka semuanya dengan apa pun situasi yang terjadi dalam hidup dia, tetap Allah nombor 1 yang ada dalam hati dia. Itu kunci dia. Jadi Allah nombor 1. Mana Maryam dengan keadaan dia tak berkahwin, tiba-tiba dapat anak, kemudian dicampak, dihalau daripada keluarga dia, daripada kampung halaman dia, kemudian dituduh dan difitnah dengan macam-macam, terpaksa menghadapi keadaan padang pasir yang sangat panas untuk dia melahirkan anak seorang-seorang tengah padang pasir. Pengalaman tak pernah ada, siapa pun tak ada untuk menolong dia, hanya Allah sahaja. Jadi Allah je yang ada dalam hatinya, apa pun keadaannya. Kemudian sama juga Sayyidatina Khadijah, kan? Sampai Sayyidatina Khadijah tu di akhir hayatnya menyebutkan, kan Sayyidatina Khadijah ni wanita kaya, kan, businesswoman, kan, menggadaikan semua hartanya untuk dakwah. Sampai akhir hayatnya Khadijah kata, andai kata tulang belulang aku ada nilainya untuk dijual supaya hartanya boleh digunakan untuk jalan dakwah, maka lakukanlah. Maknanya seluruh hidupnya, fikirannya, jiwa raganya memang untuk Allah. Dan kemudian sama juga Sayyidatina Fatimah, boleh dibagi pilihan syurga ataupun kesenangan dunia, maka dipilih syurga.
Allah saja yang ada dalam hati dia. Jadi situasi apa pun yang berlaku, kesusahan hidup macam mana pun, tak ada masalah, Allah nombor satu. Kan? Sama juga dengan Asia. Suami sendiri walaupun kaya raya, Asia ni dia punya doa, special doa dia. Dan dia minta doa, ya Allah, dirikanlah untukku rumah, dirikanlah untukku istana dalam syurga. Sebab apa? Sebab kat dunia dia ada istana, tapi istana tu tak membahagiakan dia, tak membuatkan dia akhirnya meninggalkan Allah dah. Bahkan kemewahan, kuasa semua yang dia ada, senang je, dia follow je suami dia, dah tak payah buat apa-apa, dia akan dapat segala-galanya kat dunia. Tapi dia tolak semua, sampai akhirnya dia mati dibakar oleh suami sendiri. Fir'aun bunuh isteri dia, Fir'aun bunuh Asia, sebab Asia mempertahankan akidah. Jadi memang sebenarnya kalau kita nak faham ni, kita ni kena ingat, kita ni berdiri sebagai diri kita. Ni katalah ni kita kan. Ni kita. Apa pun yang ada kat keliling kita, kita anggap dia macam fenomena-fenomena semasa gitu. Nak datang angin taufan, kita apa tu angin taufan? Cerita dia macam mana kita nak berhadapan dengan angin taufan? Habis cerita, kita tetap berdiri sebagai kita. Tiba-tiba datang hujan emas, pun kita tetap berdiri sebagai kita. Taklah sampai lalai, wah hujan emas, aku boleh pakai emas, baju emas, tudung emas, semua emas, bukan takat barang kemas. Dah, biar emas semua sekalipun, bagaimana kita nak menghadapi emas-emas ni supaya tak melalaikan kita? Tiba-tiba datang satu masa, batu besar pula bergolek menimpa kita. Kita fikir macam mana cara kita nak berdiri tegak, walau dengan batu besar tu yang menimpa kita, kita tetap nak berdiri tegak sebagai diri kita di atas jalan Allah. Batu besar tu sekadar batu besar. Itu gambaran kehidupan dunia ni. Maknanya nak hadapi kesusahan atau kesenangan, dia sebagai dia, benda tu sebagai benda-benda yang ada di sekitar kita, kita tetap berdiri sebagai manusia yang teguh dengan pendirian kita sebagai hamba Allah. Hanya Allah yang ada dalam hati kita. Dan kita kadang-kadang bila sedih sangat, asyik menangis sampai bengkak mata, sampai tak teringat dunia lah. Yang kita ingat ialah kesedihan kita. Akulah wanita paling malang dalam dunia ni. Hatta kita rasa hanyut dalam kesedihan kita. Bila bahagia, over excited kan, sampai tak ingat dah nak sujud syukur, tak ingat dah. Bila seronok sangat, ingat nak berjalan, ingat nak pergi meraya, pergi tengok anak sana, anak sini, seronok kan. Kejap-kejap anak tu bersalin, kejap-kejap menantu ni bersalin, kejap-kejap anak tu bersalin, berderet cucu, seronok kita bahagia kan. Anak 12 kan, setahun tu tiap-tiap bulan ada yang bersalin kan. Bahagianya sampai terlupa dah nak buat ibadah, tak main masjid dah, duk sibuk pergi tengok cucu-cucu kan. Maknanya lalai tu kan. Jadi kita sekarang ni apa pun kita hadapi, kita berdiri sebagai diri kita. Itulah yang ditunjukkan oleh 4 wanita yang terbaik ni kan, yang menyamai seluruh wanita dalam alam ni. Sekarang pilih kedudukan kita yang mana. Kalau yang tak kahwin macam Maryam kan, yang dah jadi janda macam Sayyidatina Khadijah kan. Sayyidatina Khadijah maknanya dia janda sebelum kahwin dengan Nabi, janda 2 kali kan. Kemudian yang suami dia macam Fir'aun, Asia kan. Kemudian yang hidupnya susah macam Sayyidatina Fatimah. Atau kalau yang hidupnya senang semua okey kan, cukup semua, harta benda semua ada pun macam Asia juga. Kita semua ada contoh teladan kan untuk kita contohi, dan macam mana kita mempertahankan akidah kita walau dengan apa pun keadaan. Baik, kita tengok kepada ayat yang ke-43 kan? Ya Maryamu, wahai Maryam, uqnuti, taatlah li rabbiki, kepada Tuhanmu, wasjudi, dan sujudlah, warka'i, dan rukuklah kamu, ma'ar raki'in, bersama-sama orang yang rukuk. Baik, mana penuh dia, wahai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Baik, kunut kat sini, kunut ni uqnuti. Itulah asal perkataan kunut tu, doa kunut kan. Apa maksud uqnuti kan? Kunut ni kat sini, perkataan ni maksudnya ialah taat dengan penuh khusyuk. Taat dengan penuh khusyuk, itu maksud kan perkataan tu, ya Maryamu uqnuti. Jumpa kan perkataan ketiga, uqnuti kan.
kita duk baca doa kunut, ni perkataan yang sama. Maksud dia ialah taat dengan penuh khusyuk. Jadi Allah perintahkan, wahai Maryam, taatlah kamu dengan penuh khusyuk. Ini sama macam firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-26. Ayat ke-26. Yang maksud dia, atau dalam ayat tu guna perkataan yang sama. Ballahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Qanitun perkataan tu. Dan kepunyaannya lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya tunduk kepadanya. Ni kalau kat Indonesia ada orang nama Qanitah. Biasa dengan Qanitah, telekung je nama Qanitah. Ni bukan iklan, tak ada komisen. Tapi ada lah, memang ada orang nama Qanitah. Malaysia jarang lah. Qanitah ni maknanya orang yang tunduk patuh, wanita yang taat. Boleh letak nama cucu. Kalau ada yang anak lah. Qanitah maknanya wanita yang taat. Jadi diperintahkan kepada Maryam, wahai Maryam, taatlah kamu kepada Tuhan kamu. Baik, kemudian wasjudi warku'i dan sujudlah dan juga rukuklah kamu. Baik, maksudnya ni perintah ibadah, kan? Perintah ibadah nak tunjuk kat sini. Kalau ikutkan sujud dan rukuk ni maknanya solat, kan? Solat, kan? Ini kan Sayyidatina Maryam kan bukan hidup zaman Nabi, kan? Kan solat ni solat macam kita solat angkat takbir, sujud, rukuk tu kan ajaran dalam Islam. Maryam agamanya bukan Islam. Nama agama Islam ni ada pada zaman Nabi Muhammad SAW baru. Sebab tu di masa tu viral, kan? Pada zaman Nabi disebut Nabi bawa agama baru. Kenapa? Sebab nama Islam. Sebelum tu tak ada nama Islam. Dia apa agama yang ada pada Nabi-Nabi sebelum pada Nabi Muhammad SAW? Itu agamanya agama Tauhid. Jadi Tauhid kita sama, akidah yang sama. Daripada zaman Nabi Adam sampailah kiamat, akidah kita tak pernah berubah. Iman kepada Allah SWT itu sama, kan? Tapi kalau bab ibadah dia beza. Cuma ada persamaan antara ibadah yang sentiasa sama daripada semua Nabi-Nabi dan Rasul sebelum ni adalah solat. Selain itu puasa. Jadi kita, semua Nabi ada puasa, cuma kaedah beza. Semua Nabi mengajarkan solat, cuma kaedah beza. Jadi rukuk dan sujud ada dalam ibadah Sayyidatina Maryam, maknanya dalam ibadah kaum Bani Israel ada solat. Sebab tu orang Yahudi sekarang ni dia solat, dan solatnya hampir sama dengan cara kita solat, cuma ada beza sikit, kan? Maknanya dia ada rukuk dan sujud, cuma kaedah rukuk dan sujud tu beza, ya. Jadi kaedah rukuk dia tu, sujudnya tu sampai, kalau kita tengok ni sampai melentang lah, atas kapet ni. Kalau kita sujud bengkok gitu je kan, ada sampai melentang. Tapi sujud lah nama dia. Sujud ni maknanya meletakkan dahi di atas lantai, itu sujud. Rukuk dia ada, maknanya dia ada kaedah solat. Baik, solat ni adalah satu ibadah yang bila kita kata ada pada semua Nabi dan Rasul, maknanya dia satu ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah SWT. Baik, Nabi SAW sebutkan waja'alni qurrata a'yun fis salah. Apa maksud dia? Siapa tahu maksud nama saya? Ada nama saya dalam tu. Qurrata a'yun, qurratul ain tu makna penyejuk mata. Jadi hadis Nabi sebut waja'alni qurrata a'yun fis salah, maknanya dan aku menjadikan solat sebagai penyejuk mataku. Maksudnya Nabi kalau ada masalah, Nabi solat. Penyejuk hati, penyejuk mata, penenang hati. Itu maksud sebenarnya qurratul a'yun tu. Sebab ada orang dia kata maksud sejuk mata tu maknanya mata sejuk. Tak, bukan sejuk mata fizikal tu. Maksudnya penenang hati, kan? Jadi mata sejuk, hati pun tenang. Jadi Nabi kalau ada masalah, Nabi solat. Kita kadang-kadang ada masalah lagi tak solat, kan? Ada masalah, nanti dulu solat. Duduk dulu nak bagi tenang. Solat, nanti solat tak khusyuk kalau tak tenang. Itu terbalik tu.
Sepatutnya tengah gelisah tu lah solat. Sebab Nabi kalau gelisah, Nabi kalau rasa tak selesa, Nabi akan solat. Solat tu lah jadi penenang hati. Baik, dan kemudian dalam ayat ni disuruh bersama dengan orang-orang yang rukuk, dengan makna kata ini adalah perintah untuk solat berjemaah. Sebab tu rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Dalam Islam pun kita diajarkan supaya kita kalau solat, kita disuruh untuk berjemaah. Ingat ni, solat berjemaah ni dia sunat, bukan sunat biasa-biasa, sunnah muakkadah, sunat yang sangat-sangat dituntut. Bahkan ada sebahagian mazhab yang mengatakan wajib. Ini kita selalu sebut kalau wanita ni memang kadang-kadang susah sikit nak solat jemaah. Bukan susah solat jemaah nak jadi makmum, yang susah tu nak cari imam. Bila sama-sama kita kan, siapa dia nak jadi imam? Sini kalau tiba-tiba jom solat jemaah, ustazah tak boleh, ustazah ada urusan, siapa boleh jadi imam? Siapa sedia? Susah kan? Mula rasa tak layak kan, rasa macam ada setengah tu siap kata, oh saya tak pakai telekung, bagi yang pakai telekung kan. Kita kadang macam ni pun kita solat kan, kata bagi yang pakai telekung lebih afdal. Siapa kata pakai telekung lagi afdal? Kalau kita orang Melayu lah jadi afdal untuk jadi imam semua, sebab orang Melayu je pakai telekung. Tengok pergi Mekah sana, siapa pergi duduk pergi umrah, ada orang Arab pakai telekung? Tak ada. Mereka mana ada telekung? Sebab tu tak ada orang pernah bawa balik oleh-oleh telekung dari Mekah kan, sebab tak ada telekung. Dan yang pakai telekung ni belah kita, Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura. Kalau Arab tak pakai, negara lain tak pakai. Masa pergi Turki senang lah solat sana, tak timbul masalah telekung tak telekung. Memang orang sana semua tak pakai telekung kan, dia pakai yang dia pakai tu. Dia telekung bukan menyebabkan afdal kita solat dah. Dia kalau nak pilih imam, memang yang terbaik adalah yang bacaan dia terbaik, bacaan Quran dia terbaik, bacaan solat dia terbaik. Dan kemudian kalau ada yang sama, maka kita pilih yang ilmu dia paling tinggi kan. Kemudian kalau sama juga, maknanya mungkin bacaan dia yang lebih sedap gitu kan. Lebih kita kata lebih menyebabkan makmum jadi selesa kan. Adalah dia punya pilihan kriteria. Tapi kalau kita tak boleh nak pilih, itu biasanya kita pilih kalau kita nak lantik imam misalnya imam masjid, ya kita pilih macam tu. Tapi kalau solat, tiba-tiba kita solat, tiba-tiba nak cari imam, mai je lah siapa pun. Yang kita jadi rasa tak boleh jadi imam tu apa siapa? Rasa apa? Rasa tak confident sebab tak pernah kan? Tu yang kena solat jemaah kat rumah, bergili-gili jadi imam kan? Kemudian kalau duduk kat tempat perempuan saja solat jemaah. Kalau solat fardu lah, kalau solat duha tak payahlah kan, solat sunat tak payah, solat fardu je kalau kita biasa jadi imam, okey. Dia kunci dia gini, nak bagi confident jadi imam, nombor satu, semua kita layak jadi imam selama kita merasa kalau kita solat seorang-seorang, solat kita sah. Kalau kita rasa macam tak berani jadi imam sebab takut solat tak sah, maknanya solat seorang pun tak boleh, sebab solat seorang pun tak sah juga. Jadi kalau kita confident, yakin kalau kita solat seorang sah, maka jadi imam pun kita sah kan? Jadi jelah imam. Kita kata bacaan kita tak berapa betul. Kalau bacaan tak berapa betul, solat sendiri pun tak boleh juga. Bacaan tak betul, kena betulkan kan? Selama kita dalam proses sedang membetulkan bacaan kita, tak ada masalah kan? Kecuali kita kenal memang ada orang yang bacaan dia lebih baik. Kalau memang kita kenal betul, tak apa, bagi dia. Kalau tidak, kita tak kenal sama-sama kita. Contoh macam kita berhenti solat kat shopping mall, solat dekat R&R, balik kampung kan, kita tak kenal siapa-siapa, solat dia, selama orang tu yakin solat dia sah, maka kita yakin je lah dia sah untuk jadi imam. Kita pun sah untuk jadi imam selama kita yakin solat kita sah. Itu kena biasakan. Solat berjemaah ni bukan untuk lelaki saja, tapi juga untuk wanita. Dan sampai Nabi sebutkan, kalau dalam sebuah rumah ada 3 orang dan tidak dijalankan solat jemaah dalam rumah itu, maka rumah itu telah pun dikuasai oleh syaitan. Tu yang perangai macam setan belaka. Pasal tak pernah solat jemaah. Ramai orang dalam rumah tu tak pernah solat jemaah, solat sendiri-sendiri dalam bilik masing-masing. Maknanya setan dah kuasai rumah tu. Tu belum contoh duk membazir tiap-tiap hari.
Lagi setan berkawan pula, bersaudara pula. Dah ada saudara kita, dia pula berkuasa. Habis, memang habis kita. Baik, jadi itu perintah solat berjemaah. Yang kita selalu jumpa ni bila disebut dan berukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Itu maknanya itu dalil kepada perintah untuk solat berjemaah. Jadi usahakan. Kalau misal kata kita ni dia memang duduk rumah seorang-seorang, cuba kita pakat dengan jiran kita ke kawan siapalah yang boleh, yang biasa duduk main pengajian, yang duduk seorang juga, kita pakat dengan dia jemaah berdua kat rumah dia ke kat rumah kita ke, ikutlah. Kalau rumah dia mungkin selang 2-3 rumah, tak apa, kita pakat. Yang penting kita nak solat jemaah. Rugi kan 1 dengan 27 pahala. Kat akhirat nanti baru kita tahu 1 tu 1 waktu. Kalau seumur hidup kita sampai misalnya 500 waktu kita tak solat jemaah, 500 waktu tu hanya 500 pahala kita dapat. Cuba kalau kita solat jemaah kali 27, beribu-ribu dah kita dapat. Masa tu kat akhirat boleh jadi pahala tu yang akan memberatkan timbangan kita untuk dapat masuk syurga. Dan masa tu kita akan sangat menyesal. Sebab ibadah tu tak makan tenaga lebih pun, tak ambil masa lebih pun. Masa dan tenaga yang sama kita gunakan untuk solat, tapi pahala tak sama. Dan kita dah pun merugikan diri kita dengan kita buat solat seorang-seorang. Baik, ayat 44. Dzalika, yang demikian itu, min amba'il ghaib, adalah daripada berita, sebahagian daripada berita-berita yang ghaib, nuhihi ilaik, yang kami wahyukan kepada engkau. Wa ma kunta ladaihim, padahal kamu tidak hadir berserta dengan mereka, id yulquna aqlamahum, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi, ayyuhum, siapa di antara kamu, siapa di antara mereka, yakfulu Maryam, yang akan memelihara Maryam. Wa ma kunta ladaihim, dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka id yahtasimun, ketika mereka bersengketa. Baik, makna penuh dia, yang demikian itu adalah sebahagian dari berita-berita ghaib yang kami wahyukan kepada kamu ya Muhammad, padahal kamu tidak hadir berserta mereka ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. Baik, ayat yang pertama, dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Allah bagi tahu ini adalah di antara cerita ghaib yang Allah ceritakan kepada kamu. Kamu tu siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi ini cerita ghaib. Cerita ghaib tu maksudnya cerita yang kamu tak nampak depan mata kamu. Jadi sama juga ada dekat kita, ini cerita ghaib ni. Kita tak ada masa tu, tapi Allah cerita ini kejadian masa tu. Allah cerita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan inilah antara cerita-cerita yang, sebab dia tu cerita zaman dulu, ada dalam kitab Taurat dan kitab Injil, kan? Kemudian kitab Taurat tak ada, kitab Taurat dia awal lagi. Baik, dalam kitab Injil ada diceritakan. Jadi maknanya ni antara benda yang bila Nabi cerita, maka orang Kristian patut tahu bahawa ajaran Islam adalah ajaran yang benar. Sebab benda tu benda yang Nabi takkan tahu kalau bukan wahyu daripada Allah. Jadi itu cerita ghaib yang diceritakan kepada Nabi SAW. Jadi kisah dia, ada kisah lah pada masa tu yang Allah nak cerita, wahai Muhammad, tidaklah kamu ni tidaklah berada bersama dengan mereka. Jadi pada masa ni, sekarang ni aku menceritakan kepada engkau satu kejadian yang mungkin kau tidak saksikan, dan engkau takkan tahu melainkan Allah SWT ceritakan kepada kamu, dan sekarang cerita ni dibawa kepada kamu dalam keadaan seolah-olah kamu wujud pada ketika itu. Jadi maknanya dalam keadaan masa tu, cerita dia pada masa tu Maryam
Maryam dikeluarkan daripada kemahnya, kemudian dibawa ke tempat Banil Kahil, satu puak di kalangan mereka daripada keturunan Nabi Harun. Nabi Harun ni saudara kepada Nabi Musa AS. Jadi pada ketika itu mereka ni sedang buat kerja, dia tengah buat kerja mengecat Baitul Maqdis, yang Baitul Maqdis tu kedudukan dia sebenarnya selari dengan Kaabah. Baik, jadi tengah duk cat-cat Baitul Maqdis tu, kemudiannya Maryam berkata kepada mereka supaya dikatakan supaya ibu kepada Maryam ni, ibu kepada Maryam ni berkata kepada kaum Bani Israel ni pada masa tu, dia kata terimalah anak ni, anak Maryam ni, terimalah Maryam ni, masa tu dia masih bayi lagi, sebab aku telah pun menazarkan supaya Maryam ni diterima di Baitul Maqdis. Dan kemudian disebabkan Maryam tu adalah wanita, dan juga wanita haid tak boleh masuk masjid kan. Sama juga Baitul Maqdis masa tu sebagai rumah ibadah orang Yahudi, wanita haid tak boleh masuk masjid. Jadi disebabkan wanita tak boleh masuk masjid, maka sebab wanita tu ada haid, jadi orang Yahudi tolak masa tu. Tak boleh, kami tak ada terima perempuan. Jadi akhirnya bawa balik semula, dan kemudian mereka menjawab, orang Yahudi itu jawab, ini adalah anak perempuan imam kita. Ada yang bagi tahu ini adalah anak perempuan imam kita, yang masa tu Imran, ayah kepada Maryam tu adalah imam masa tu, imam solat adalah dekat Baitul Maqdis tu. Dan ini ada, maknanya ada yang bagi tahu ini anak perempuan imam kita, dan kemudian Imran tu juga adalah pemimpin korban kita. Maksudnya dia ni bukan anak orang biasa ni, yang dibawa ni bukan anak sebarangan, ni anak orang hebat. Kemudian Nabi Zakaria ada pada masa tu, Nabi Zakaria kata, serahkanlah dia kepada aku. Kemudian dia kata sebab apa? Sebab bayi itu adalah diceritakan sebenarnya Nabi Zakaria ni ada hubungan saudara dengan Maryam juga, yang disebutkan anak kepada Nabi Zakaria, Nabi Yahya, itu adalah sepupu Nabi Isa. Salah satu pandangan lah, dia ada beberapa pandangan. Jadi bila Nabi Yahya sepupu Nabi Isa, maknanya Nabi Zakaria dengan Maryam ni dia jadi ipar. Dia jadi ipar. Tapi ada yang mengatakan Nabi Zakaria bapa saudara Maryam. Jadi dia ada beberapa pandangan. Nabi Zakaria pun cerita dia dapat anak dah tua juga. Jadi banyak sebenarnya kisah-kisah orang yang Nabi-Nabi Allah yang tak ada anak. Nabi Ibrahim pun sama, dapat Nabi Ismail dalam usia 80 lebih. Itu yang kita kata, siapa umur tak 80 lagi boleh. Sebab masa tu isteri dia pun dah menopause. Jadi kalau kita tahu cerita-cerita macam ni, insya-Allah kita ni tak adalah satu pandangan yang sempit sangat bab anak ni kan. Dan Allah bagi tu dah sesuai dah kan. Cuma mungkin cerita-cerita macam ni tak biasa kan. Tak biasa. Kalau kat Malaysia kita ada kan nenek umur 60 lebih dapat anak. Sama bersalin dengan anak dia. Jadi anak dengan cucu sekali lahir. Kalau kat Kemboja lagi banyak sebab dia kahwin awal. Saya ada kawan, dia kahwin, isteri dia umur 16 tahun. Umur 17 bersalin, mak dia baru umur 30 lebih. Bersalin juga. Jadi mak saudara dengan anak saudara lahir sekali. Berkawan lah dia, mak saudara dengan anak saudara. Itu tak apalah, muda lagi. Tapi memang cerita dia banyak kejadian ni. Nabi-nabi ni, Nabi Zakaria antaranya, bila tengok Maryam dah besar masa tu. Maryam dah dewasa, dah kira dah duduk kat masjid tu. Kan masa tu cerita dia Maryam selalu dapat makanan kan, dapat buah-buahan yang musim panas, tiba-tiba datang musim sejuk. Buah-buahan musim sejuk datang musim panas. Masa tu Nabi Zakaria jadi teringin anak. Dan keinginan daripada anak ni nombor satu, yang kita kalau nak anak juga bila dah berumur ni, niat kita bukan sebab nak anak, nak suruh anak tu jaga kita, tak. Itu yang jadi akhirnya keberatan nak dapat anak bila usia lanjut, sebab yang kita fikir anak nak jaga kita. Memanglah susah. Kita kena jaga dia dalam usia kita dah uzur, memang susah. Tapi kalau kita niatkan anak tu, kita nak dia jadi khalifah Allah. Kita nak lahir daripada zuriat keturunan kita seorang anak yang
yang menegakkan agama Allah, yang menjadi pejuang kepada agama Allah. Kita tak fikir langsung tentang diri kita, tak ada masalah. Itu yang Nabi Zakaria ingin anak bukan untuk diri dia. Sama dengan mak kepada Maryam, bila dia doa minta anak bukan untuk diri dia. Nyata kita tengok bila mak ibu kepada Maryam dapat je anak, dia tak fikir pun nak simpan anak tu kat dia. Dia fikir nak serah anak tu ke masjid. Sebab dia nak daripada keturunan dia ada anak yang mengabdikan diri kepada Allah semata-mata. Kan? Jadi Nabi Zakaria pun sama, bila tengok Maryam kan, akhirnya dia teringin nak anak supaya anak tu jadi anak yang mengabdikan diri kepada Allah. Kemudian Allah bagi khabar berita. Waktu tu Nabi Zakaria memang dah tua sangat. Isteri dia dah mandul dan dah menopause kan. Masa tu Nabi Zakaria, bila malaikat datang bagi tahu kat Nabi Zakaria, kamu akan dapat anak. Nabi Zakaria tanya balik, macam mana nak dapat anak? Kan aku dah tua sangat, tua bangka istilahnya. Kan isteri aku dah menopause, macam mana boleh dapat anak? Dia doa, minta, tapi bila malaikat datang bagi tahu akan dapat anak, dia pun pelik. Macam mana nak dapat anak? Cuba buktikan. Tunjuk bukti. Kata memang isteri aku akan mengandung. Maka Allah bagi bukti, kamu akan 3 hari tak boleh bercakap. Itu sebagai bukti kamu isteri kamu mengandung. Dan memang betul berlaku. Kan? Memang betul isteri dia mengandung dalam keadaan yang kita sebagai manusia anggap benda itu mustahil. Tapi bagi Allah tak ada yang mustahil. Kena ingat sebenarnya benda dalam dunia ni, apa pun benda dalam dunia ni yang kita rasa susah sangat, bagi Allah tu mudah. Senang sangat. Kan kalau kata nak mengandung, biarlah tak ada apa-apa proses pun, kalau Allah nak letakkan janin, Allah cuma kata kun, ada janin dalam tu, walaupun tanpa ayah. Sayyidatina Maryam boleh hamil tanpa ayah? Boleh, sebab mudah je Allah nak letakkan janin manusia dalam rahim Maryam. Kita je yang rasa susah. Yang pernah mengandung, lepas tu komplikasi kan. Lepas tu tiba-tiba rahim terbalik lah, uri terbalik lah, apa nak bersalin, macam-macam kita rasa susah kan. Tapi bagi Allah mudah. Itu semua proses yang Allah nak bagi pada kita, sebagai satu bentuk proses kehidupan kita, nak bagi pahala kepada kita. Tapi bagi Allah semua senang. Jadi masa tu Nabi Zakaria, Allah bagi khabar Nabi Zakaria akan dapat anak. Dan anak Nabi Zakaria ni Allah bagi nama. Nama Yahya. Anak Nabi Zakaria Yahya, Nabi Yahya. Allah bagi nama sebelum janin ni wujud lagi dalam rahim isteri Nabi Zakaria. Jadi dia bagi nama, Allah bagi tahu akan lahir daripada isteri kamu kan. Isteri kamu akan mengandung seorang anak yang namanya Yahya. Dan Yahya ni adalah Nabi Allah yang akan mengikuti ataupun bersama-sama dengan Nabi Isa AS, mengikuti ajaran Nabi Isa AS. Maksudnya sama-sama mengajar, membawa kepada akidah tauhid. Itu jadi waktu tu Nabi Zakaria, cerita dia masa Maryam masih bayi, Nabi Zakaria minta untuk jaga Maryam. Kemudian orang Yahudi Bani Israel yang lain kata, kami belum puas bila tahu kata dia ni adalah anak kepada imam kita, maka kalau macam itulah keadaan dia, kami nak juga jaga dia. Lepas tahu tu baru nak jaga, mula-mula tolak, tapi bila tahu masing-masing nak minta. Dan kemudian akhirnya dibuatlah undian. Dia mengundi dia guna pen pen yang biasa digunakan untuk menulis kitab Taurat. Dia undi guna pen tu, dan kemudian ternyata undian tu akhirnya jatuh ke tangan Nabi Zakaria. Jadi maksudnya masa Maryam masih kecil, masing-masing berebut nak jaga. Tapi boleh bayangkan manusia ni berubah kan. Masa kecil berebut nak jaga sampai kena undi. Bila dah tiba-tiba Maryam mengandung, semua halau. Orang yang sama tu, yang dulu nak jaga dia tu, tiba-tiba halau dia, tuduh dia macam-macam. Dan tuduh kata dia datang daripada keluarga yang baik-baik, tapi tiba-tiba dia jadi wanita yang tak ada maruah. Dan macam-macam difitnah kepada Maryam. Itu orang yang sama. Sebab tu kita ni kalau harap orang semua sayang kita, orang semua suka kita, itu mustahil. Sebab orang yang sama boleh suka kita hari ni, orang yang sama boleh benci kita esoknya. Orang yang sama juga boleh kembali sayang kita semua.
kan? Itu semua hati manusia, kan? Kita sendiri tak boleh kawal. Hati kita sendiri pun kita tak boleh kawal. Hari ni kita suka orang tu, hari lain kita benci dia. Hari lain tiba-tiba kita sayang dia balik. Kan? Benda tu boleh berubah. Baik. Jadi kemudian maknanya cerita dalam ayat yang ke-44 ni adalah mengenai dengan undian, dengan idyulquna aqlamahum. Aqlam tu jamak kepada qalam. Qalam bukannya kolam. Kolam bahasa Melayu kan, kolam ikan, kolam swimming pool kan, bukan yang tu. Guna qaf qalam. Qalamun maknanya pen. Kan? Pen ni itu qalam. Semua pen qalam. Jadi aqlam pen. Jadi sebab dia nak mengundi ada banyak pen lah. Yang cuma khusus pen kat sini ialah pen yang digunakan untuk menulis kitab Taurat. Jadi masa tu menulis kitab Taurat tu gunakan pen. Pen tu digunakan untuk mengundi. Dan kemudian mereka tu saling bergaduh nak berebut nak jaga Maryam. Bila kata Maryam ni nak dinazarkan tapi tak diterima kat masjid, kemudian mereka masing-masing nak jaga Maryam sebab Maryam ni anak orang hebat. Macam kita hari ni lah, kalau tiba-tiba lah kan, Sultan Selangor kata dia offer, siapa nak jaga anak beta? Berebut lah. Berebut. Dia tak mahu pasal tak larat nak jaga dah kan. Tapi kalau tiba-tiba Sultan tu kata siapa jaga anak beta, ada elon bulanan. Elon bulanan tu lebih daripada yang keperluan baby tu. Berebut-berebut lah. Lepas tu bila jadi mak angkat anak sultan, dewasa nanti banyak faedah tu. Jadi itu gambarannya yang orang berpakat berebut-berebut. Jadi Bani Israel masa tu berebut-berebut untuk menjaga Maryam, tapi akhirnya diserahkan penjagaan itu kepada Nabi Zakaria. Dan Nabi Zakaria lah yang menjaga dan mendidik Maryam sampailah Maryam dewasa. Jadi maknanya kita tengok mendidik tanggungjawab lelaki. Sebab tu Maryam bila nak diserahkan pada siapa, akhirnya lelaki yang ambil. Ini sebenarnya memang tanggungjawab lelaki. Cuma kita faham, hari ni kita faham mendidik je mak. Tak, ada beza mendidik tanggungjawab ayah dengan mendidik tanggungjawab mak. Dari satu sudut nanti di hadapan Allah, apa-apa yang terjadi kepada anak itu akan ditanya kepada ayah dia, bukan mak. Nombor satu ayah. Katalah mak ada peranan dalam pendidikan anak, dia gagal juga, tak didik langsung ni, buat tak tahu dia dekat anak. Tetap nombor satu yang ditanya ayah. Apa yang ditanya? Ditanya, apa kamu dah buat sampai isteri kamu tak berjaya didik anak? Maksudnya mendidik isteri pun tanggungjawab suami. Jadi kalau isteri sampai tak didik anak, maka akan ditanya juga kepada suami, apa suami dah buat? Suami didik tak isteri dia untuk isteri dia kemudiannya mendidik anak. Jadi prinsipnya gini, macam sebuah sekolah, anak-anak tu umpama pelajar kat sekolah tu, ibu umpama cikgu dan ayah umpama pengetua. Soalan dia, apa-apa yang berlaku kepada kecemerlangan pelajar di sekolah tu, yang akan ditanya cikgu ke pengetua? Yang tanya dekat cikgu pengetua. Pengetua tanya cikgu kan, ni kenapa pelajar jadi gini. Tapi orang luar, pejabat jabatan pendidikan, dia tanya cikgu ke tanya pengetua? Pengetua. Jadi kes dia keluarga tu macam tu. Yang akan tanya nanti Allah. Kalau suami, ya dia tanya mak, apa jadi dengan anak-anak kita. Tapi sebab yang tanya tu luar, Allah. Allah akan tanya ayah. Pejabat pendidikan, jabatan pendidikan akan tanya pengetua, apa kamu dah buat dengan cikgu-cikgu ni sampai cikgu-cikgu boleh biar anak murid dia terbiar macam tu je? Ada tak kursus untuk cikgu-cikgu ni? Dan ada tak kebajikan cikgu-cikgu dijaga ke tidak? Itu akan ditanya. Tapi kemudian tetap cikgu ada tanggungjawab juga untuk mendidik. Yang jumpa pelajar tiap-tiap hari cikgu, bukan pengetua. Jadi itulah mak yang jaga anak tiap-tiap hari, bukan ayah. Ayah kadang-kadang outstation sampai sebulan, sampai 3 bulan pun ada. Kan? Anak-anak tu mak yang mengadap. Sebab tu nanti pengetua bila dia nak buat apa-apa undang-undang, peraturan ataupun mungkin silibus baru, dia akan panggil cikgu untuk minta pendapat cikgu. Sebab cikgu yang tahu tentang kemampuan pelajar-pelajar dia. Macam itulah perbincangan suami isteri. Bila ayah nak tetapkan sistem pendidikan untuk anak dia, dia kena tanya mak. Sebab mak yang jumpa dengan anak-anak tu tiap-tiap hari.
mak yang duduk bersama dengan anak-anak tu tiap-tiap hari. Jadi sebenarnya sebuah keluarga umpama sebuah sekolah sistem dia. Pelajar-pelajar itulah nanti yang nak kita hasilkan keluar daripada sekolah menjadi graduan yang berjaya, menjadi manusia yang berkhidmat kepada umat. Jadi anak-anak dalam sebuah rumah itulah yang kita nak didik sehingga dia boleh keluar daripada keluarga ni menjadi seorang manusia yang berguna, menjadi khalifah Allah di atas muka bumi. Itu kaedah dia, prinsip dia. Jadi kalau kita tengok wanita paling hebat di alam ini, salah seorangnya Sayyidatina Aisyah. Siapa didik Sayyidatina Aisyah? Dia dididik oleh dua tangan lelaki yang paling hebat di alam ni, Nabi Muhammad SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka lahirlah seorang wanita yang sangat hebat. Sayyidatina Fatimah pun sama, dididik oleh dua lelaki yang hebat dalam dunia ni. Yang paling hebat Sayyidina Nabi Muhammad SAW dan kemudian suaminya Sayyidina Ali bin Abi Talib. Jadi memang lelaki kalau dapat dididik oleh lelaki yang hebat, maka barulah kita boleh jadi wanita yang hebat. Sebab tu kalau jadi ibu-ibu, jangan halang ayah daripada turun tangan dalam mendidik anak-anak. Kadang-kadang ada banyak ibu-ibu halang. Terutama ayah ni kadang-kadang kaedah dia agak tegas, yang menyebabkan mak tidak tega, tak sampai hati. Kan? Bila ayah mula angkat rotan, mak tak tegam mak. Kalau tak tegam mak, duduk diam-diam, masuk dalam bilik, tutup mata, tutup pintu. Jangan tengok, jangan halang. Sebab bila halang, kita membantutkan pendidikan dia. Kan? Angkat rotan ni ada masa kan? Masa dia dah umur 10 tahun tak mau solat. Setelah kita didik dia dengan solat. Dan kadang-kadang kita gini, tak kerti nak buat apa dah kat anak tu. Anak tu degil sangat, mengadu kat ayah dia. Bila ayah nak bertindak, kita halang. Tu pening kan? Banyak mak gitu kan? Dia tak kerti nak buat apa dah, lepas tu serah ke ayah. Bila ayah nak mula bertindak, kita tak bagi, kesian kat anak. Fail lah, tak jadi. Pendidikan tu terbatal, pendidikan tu jadi gagal. Itu konsep dia, maknanya memang kalau betul lelaki tu lelaki yang soleh, yang dekat dengan Allah, dia akan mampu untuk mendidik. Dan dia ada dalam fikiran dia, dalam konsep pendidikan, yang sebenarnya pendidikan seorang lelaki ni lebih kepada menyusun silibus. Jadi dia bukan yang tiap hari turun tangan tu dah, tapi dia susunkan silibus, macam mana dia nak susunkan hala tuju anak ni untuk masa depan dia. Jadi itulah yang dilakukan oleh Nabi Zakaria dalam mendidik Maryam Al-Muqaddasah, sehingga beliau menjadi seorang wanita yang cukup hebat. Dan membesar dalam keadaan sebagai wanita, salah satu daripada wanita yang terbaik di alam ni. Baik, insyaAllah sampai situ kisah Sayyidatina Maryam. Masih tak habis lagi kan? Memang surah Ali Imran ni banyak cerita pasal keluarga Imran ni. Lepas ni insyaAllah kita akan tengok mengenai dengan kisah anaknya pula kan? Nabi Isa, putera kepada Maryam alaihissalam. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As.